Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada geng-geng koyak daripada PN, tuan-tuan. Salam 5-1. InsyaAllah bakal jadi 8-1 pula lepas ni. 3 MP, 3 DUN PN bakal sokong kerajaan. Ni kita nak cerita ni. Dia orang dok kecoh 37,000, 37,000 tapi tak juga jadi kerajaan. Pemangkang juga jadinya. 10 orang akan melompat. Ni betul ke kejadian tersebut, tuan-tuan? Malam ni kita akan cerita Adun Perak akan menyokong kerajaan dengan cerita 10 MP PKR akan sokong PN. Betul ke Is? Ada 2-3 orang tanya juga hari ni kan. Betul ke 10 MP? Kalau korang percaya, aku tak tahulah mana korang punya sumber tu. Aku tengok memang korang suka tengok benda-benda yang pelik-pelik macam tu kan. Ni aku nak cerita malam ni. Tiong Sound Sanusi jaga mulut. Berkemungkinan Sanusi akan didakwa sekali lagi di bawah akta hasutan. Tidak lama lagi. Another case, tuan-tuan. Badan Peguam cabar DNA Zahid. UMNO jauh dari kepercayaan orang Melayu. Okey, malam ni kita akan sentuh beberapa isu tentang perkara ini. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada semua yang menonton saya, yang bersama dengan saya dekat YouTube, Facebook, dekat Twitter dan juga dekat TikTok. Terima kasih yang menonton, terima kasih yang bersama dengan saya. Saya malam ni saya punya TikTok saya tak panas. Saya punya sistem pun tak meregam. InsyaAllah doakan. Kalau ada tolong salam 51. Terima kasih salam Timur 1. Intro lagu baru. Tak, intro tu lagu lama sebenarnya, tapi saya main balik semula. Baik, so kita akan start sebentar lagi insyaAllah. Alright. So kita mulakan dengan berita-berita yang ada, yang saya petik lah. TMJ sindir Hans Isaac, isu Padang Stadium Nasional. Isu pembukaan Padang Stadium Nasional sekali lagi mendapat perhatian Tengku Mahkota Tuanku Ismail Sultan Ibrahim. Melalui satu hantaran di laman sosial, Tengku Ismail secara sinis membuat naik berkomen mengenai mutu Padang dengan memetik nama pengurusi Perbadanan Stadium Hans Isaac. Pemilik JDT itu berkata keadaan Padang berada dalam standard yang bagus bagi menghadapi final 2024 4 hari lagi. Standard yang bagus untuk final Parliament nampaknya formula anda menjadi, tulis TMJ. Isu keadaan Padang SNBJ menjadi perhatian setelah konsert Coldplay berakhir yang menyaksikan sebahagian pembukaan Padang kurang memuaskan. Pada 24 November, TMJ berkongsi gambar keadaan rumput di stadium berkenaan. Hantaran itu menunjukkan seolah-olah TMJ tidak berpuas hati dengan kualiti Padang setelah konsert itu yang berlangsung dengan lebih 75,000 penonton. Menerusi gambar yang dikongsi, beberapa bahagian Padang terutama di kawasan Gelanggang Keramat, Harimau Melaya dilihat lompong dan tidak kelihatan rumput berwarna hijau lagi. Padang SNBJ yang menggunakan rumput jenis Zion Zeosite itu pernah dikritik hebat apabila ada bahagian yang tercabut ketika aksi Harimau Melaya menentang India dan Tajikistan tempoh hari. Baik, saya dalam isu ni saya bukan nak membela Hans Isaac sangat lah, tapi kita kadang-kadang kita kena tengok benda ni kena objektif. Alright. Yang pertama sekali, sewaktu Padang itu mula-mula ditanam dengan rumput tersebut atas nasihat TMJ juga sebenarnya, pada waktu itu Hans Isaac sendiri mengeluarkan, kalau tak salah saya lah Hans Isaac ataupun konsultan yang mengeluarkan perkataan. Sebelum itu saya nak beritahu konsultan kepada Padang di Johor JDT, saya rasa lah adalah konsultan yang sama yang sekarang ini menguruskan rumput di Padang di Stadium Bukit Jalil. Okay, itu yang kita kena faham dahulu. Baik, now balik kepada cerita tadi. Sewaktu rumput itu mula ditanam, Hans Isaac kalau tak silap saya antara yang mengatakan bahawa untuk rumput itu proper nak digunakan, sekurang-kurangnya kena mengambil masa 3 bulan. Tak boleh kita kata nak kena tanam hari ini, dalam seminggu 2 minggu terus nak boleh main. Tak boleh pada waktu itu. So 3 bulan diperlukan sekurang-kurangnya untuk rumput itu proper settle down dalam tanah untuk ditumbuh dan sebagainya. Sebagaimana yang ada di stadium di stadium di Johor lah, di stadium Johor, stadium apa orang kata yang TMJ punya stadium tu, itu yang diperlukan. Tetapi pada waktu itu ada perlawanan, kalau tak salah saya Pesta Bola Merdeka kan, dan juga perlawanan yang lain yang berlaku pada waktu itu memerlukan stadium tersebut digunakan. Jadi dia sebagai pengurusi stadium, dia tak ada pilihan lain. Dia kata tak nak bagi, menteri dah bagi arahan, perlawanan dah dirancang, so tak nak guna. Okey. Now timbul pula isu yang kedua sekarang ini bila melibatkan konsert Coldplay. Now konsert Coldplay itu macam kita kata dah dijual tiket dia lama, sejak lama dahulu. Okey, kita tak nak justifikan benda itulah, itu dah berlaku. Dan bila
apa orang kata, rumput itu ditanam, of course yang tahu pasal rumput tu sepatutnya konsultan. Yang sepatutnya boleh membagi nasihat adalah konsultan, bukan Hans Isaac. Hans Isaac bukan bisnes menanam rumput, dia hanyalah pengurusi kepada stadium tersebut. So sebagaimana dia pengurusi kepada stadium, dia kena bertanya kepada konsultan, adakah rumput ini boleh digunakan, boleh atau tidak. Ini anggapan saya lah, anggapan saya saja, kemungkinan rumput ini boleh digunakan atau tidak, rumput ini boleh boleh memenuhi tempoh masa yang diperlukan atau tidak. Benda-benda macam tu akan ditanya kepada konsultan. Sebab kalau tanya pada Hans Isaac, apa yang Hans Isaac tahu pasal rumput? Dia berlakon, dia tahulah. Pasal rumput dia tak tahu, dia kena tanya konsultan. Dan berkemungkinan besar saya rasa apa orang kata, get go itu atau yang dibenarkan itu, konsultan kata boleh. Bila konsultan kata boleh, dia kata boleh lah. Itu je sebenarnya. Tapi bagi saya macam ni lah tuan-tuan. Daripada kita mempolemikkan benda ni bukan politik, mempolemikkan. Bagi saya, saya sarankan lah, kalau boleh, kalau betul-betul kita nak benda itu settle dalam masa yang terdekat ini, daripada kita kena bagi juga Stadium Bukit Jalil tu dalam tempoh 3 bulan tak boleh ada permainan apa-apa. Tak boleh ada konsert, tak boleh ada permainan bola sepak, tak boleh ada apa. Untuk settle dulu rumput yang ada. Tetapi benda tu agak sukar sebab setahu saya lah, stadium yang besar, yang elok di negara kita ni, yang berada di Central, setahu saya tu je lah yang ada. Sekarang ni kalau kita tengok Stadium Shah Alam pun, dia dalam proses nak bukan baik pula dah, nak buat baru. Dalam proses nak buat baru di Stadium Shah Alam sekarang ini. Memang Stadium Shah Alam dalam proses nak buat stadium yang baru. Saya rasa dia nak robohkan stadium yang ada, bukan baik pulih lagi dah. Nak robohkan stadium yang ada dan bangunkan stadium yang baru. Itu setahu saya Stadium Shah Alam yang terdekat lah, yang kita boleh kata accommodate ramai orang, kemudian mempunyai fasiliti yang baik. Tapi selain daripada itu, kita nampak sekarang ni the only way ialah kena guna juga apa yang ada. So kalau kita nak salahkan 100% kepada pengurusi kena tanya konsultan, pengurusi kena dapat kebenaran daripada federal. Be fair lah, itu poin saya. Tapi apa yang TMJ kata itu benar. Itu poinnya, apa yang TMJ kata itu benar. Namun begitu kekangannya adalah pada jadual. Pada jadual itu sendiri. Dan jadual itu bukan pengurusi yang tentukan. Pengurusi tak boleh tiba-tiba kata, tak nak, saya nak tutup stadium ini. Dia pengurusi je. Dia bukan owner stadium tu. Okay? Right. Habis kat situ. Baik. Baru-baru ni cerita tuan-tuan. Kisah berkenaan dengan tersebar lah. Ada satu WhatsApp. Dia kata bahawa tak lama lagi kabinet akan dirombak. Antaranya adalah Zahid Hamidi akan turun menjadi daripada jawatan timbalan Perdana Menteri, akan digantikan oleh Tok Mat. Kenapa? Sebab Zahid sekarang ini berada dalam keadaan yang sangat kritikal. Malah Raja Petra, geng-geng Illuminati itu sendiri mengatakan bahawa Zahid hanya ada 6 bulan saja untuk hidup. Ini dakwaan Raja Petra, bukan saya cakap. Dia kata 6 bulan jadi UMNO sekarang ini sedang bergolak, sekarang ini tarik-menarik, dan menyebabkan Mahathir kata, Pembanggang kata bahawa UMNO akan menarik sokongan daripada PMX dan akan menyokong Perikatan Nasional sekiranya Zahid jatuh dan gugur, dan juga UMNO berpecah. Baik, kita dengar kenyataan Zahid sendiri. Saya sihat atas doa semua. Nafi hidap kanser, Ahmad Zahid. Timbalan Perdana Menteri Datuk Ahmad Zahid Hamidi menafikan dirinya menghadapi kanser dan akan meletak jawatan seperti mana yang didakwa oleh seorang blogger baru-baru ini. Malah Presiden UMNO itu mengesahkan bahawa beliau kini kembali setelah menjadi prosedur pembedahan prostat. Saya sendiri tidak tahu akan melakukan perkara itu letak jawatan, dan saya memang ada menjalani pembedahan prostat baru-baru ini. Semua orang lelaki ada prostat, dan di depan kita pun mungkin ada yang sama, besar atau kecil katanya. Ada berseluruh lah. Tapi janganlah buat spekulasi macam-macam. Alhamdulillah saya sihat atas doa semua. Termasuk orang mendoakan saya melakukan perkara yang tidak pernah saya fikirkan, katanya. Beliau berkata demikian menerusi sidang Abbas setelah merasmikan majlis peluncuran rancangan hala tuju transformasi di Politeknik. Dalam masa yang sama, TPM sahkan lepas bedah akibat penyakit prostat. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi menafikan spekulasi mengenai tahap kesihatannya merosot sehingga mendorongnya untuk melepas jawatan. Saya sendiri pun tak tahu yang saya akan meletak jawatan. Saya memang ada menjalani pembedahan prosedur pembedahan prostat. Semua orang lelaki ada prostat di depan saya, wartawan. Mungkin ada, katanya. Now,
Ini antara perkara yang merisaukan Perikatan Nasional sebenarnya, iaitu kestabilan di dalam kerajaan perpaduan ini yang merisaukan mereka. Mereka lebih mudah mendoakan Zahid Hamidi gol al di bawah daripada mendoakan kesihatan mereka. Mereka lebih mudah mendoakan kecelakaan orang daripada kesejahteraan orang lain. Dan itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah, tuan-tuan? Sebab sekarang ini mereka berada dalam keadaan dilema yang amat berat. Dilema yang amat berat. Hari ini, ada seseorang mesej saya. Dia kata, benarkah dakwaan bahawa 10 orang ahli parlimen, 10 orang ahli parlimen Parti Keadilan Rakyat PKR akan melompat dan menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional? Baik, saya kata, mana dia dapat teori ni? Saya tanya, mana dia dapat teori ni? Kalaulah yang kata 10 orang tu daripada UMNO, logik lagi lah teori tu. Logik lagi lah. Kita tahu dalam UMNO ni pun ada yang pro kepada PN. Itu lagi logik. Tapi 10 orang dalam PKR tiba-tiba nak sokong PN. Siapa? Kita fikir logik. Ni dia bukan cerita PH. Dia cerita Parti Keadilan Rakyat. Saya fikir-fikir siapa dalam parti. Semua MP dalam Parti Keadilan Rakyat ni saya kenal. Saya kenal secara personal. Rapat tak rapat tu cerita lain. Tapi saya kenal mereka secara personal. Saya fikir-fikir siapa agaknya. Ni saya tahu. Itu mainan. Dia orang nak throw us off balance. Saya tahu. Dia orang saja nak rock our boat. Saya tahu. Rattle our cage. Saya tahu. Itu permainan dia orang. Saya tahu. Tapi saya terfikir logik je lah. Siapa? Okey, dia ada 2 kumpulan ahli parlimen di dalam Perikatan Nasional. Satu orang Islam, satu orang bukan Islam. Nah, orang bukan Islam di dalam di dalam Parti Keadilan Rakyat, PKR, dia takkan sokong PN, tuan-tuan. Takkan sokong PN selagi mana ada PAS dekat situ. Selagi mana ada parti yang menunggang agama, yang merosakkan agama Islam, yang menjadi parti ajaran sesat, kita kata, maka di situ orang bukan Islam takkan memberi sokongan kepada Perikatan Nasional, apatah lagi nak pergi melompat, apatah lagi nak menyatakan sokongan. Nah, tinggal pula kumpulan mereka yang beragama Islam, yang Melayu dan beragama Islam. Ada tak juga yang tak Melayu, bukan Melayu tapi beragama Islamis? Dalam MP sekarang ni tak ada lah. Tapi ada dalam Parti Keadilan ramai. So, adakah mereka akan menyatakan sokongan? Kita fikir logik satu. Kenapa? Mereka berpuluh tahun berjuang jadi kerajaan. Tiba-tiba dah jadi kerajaan. Tiba-tiba nak menyatakan sokongan kepada pembangkang. Untuk apa? Logik tak? Dan kalaupun 10 ini menyatakan sokongan kepada kerajaan, saya nak tanya, tumbang ke kerajaan? 152 salam 51, 152 tolak 10 ada 142 lagi. Masih lagi tak tumbang kerajaan. Macam saya kata malam tadi lah. Tolak lagi 10. 132 masih tak tumbang. Tolak lagi 10. 122 masih tak tumbang. Tolak lagi 10. 112 masih tak tumbang. 4 kali tolak pun masih tak tumbang. Jadi kalau tak tumbang, buat apa 10 ni nak suicide, pergi sokong dia ada parti, tapi lepas itu jatuh kerusi dan untuk apa? Now, sebaliknya tuan-tuan. Sebaliknya apa yang berlaku adalah ni saya nak share satu cerita. Ni daripada kawan saya juga, YB Arafat. Lambatlah. Alright. Tiga adun pembangkang sokong kerajaan PHBN di Perak. Naib Pengurusi PKR Perak Muhammad Arafat Variasi Muhammad mendakwa sekurang-kurangnya 3 adun pembangkang menyokong kerajaan negeri PHBN. Bagaimanapun, Ketua Pembangkang Negeri Razman Zakaria menyifatkan dakwaan itu sebagai provokasi politik murahan. Laporan memetik media Arafat gambar bawah berkata, 2 adun telah bertemunya bulan lepas dan bulan ini untuk menyatakan hasrat mahu membantu rakyat dan mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan perpaduan negeri Perak dengan menyokong kepimpinan. Pemimpin PKR itu yang enggan mendedahkan nama adun berkenaan berkata ketiga-tiga mereka tidak akan meninggalkan parti masing-masing. Mereka duduk dalam parti mereka, tidak menyeberang, iaitu duduk bersama di dalam
blok parti pemerintah di Dewan Raya. Tetapi lebih kepada menyokong kepimpinan Menteri Besar Perak Sa'arani Muhammad katanya. Arafat berkata ketiga-tiga adun itu yakin dengan kepimpinan Menteri Besar dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di peringkat negeri dan persekutuan. Pada masa ini PHBN mempunyai 33 kursi, manakala PN mempunyai 26 kursi. Kalau tolak 3 jadi 23, 33 jadi 36. DAP mempunyai sekurang-kurangnya kursi tertinggi iaitu 18 kursi dan PAS pula 17 kursi. Nah, saya tambah lagi apa yang Arafat ni kata. Dan bila Arafat ni kata, tuan-tuan, ni bukan benda baru, ni benda yang saya bincangkan juga. Bukanlah dengan Arafat, tapi kita bincangkan juga dan kita perhalusi. Dia macam ni. Saya sarankan, pertama sekali kerajaan kena jelas dan kena ada MOU yang tersedia. Kena ada MOU yang tersedia sekarang ni. Maksudnya kerajaan sudah ada MOU yang dia boleh sediakan, yang ada untuk memastikan kalau sesiapa yang melompat, mereka sudah clear dengan apa yang berada, apa yang perlu mereka lakukan kalau sekiranya mereka menyokong kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 3 lagi ahli parlimen. 3 lagi ahli parlimen Perikatan Nasional yang akan menyokong kerajaan PMX. Tadi Arafat kata, YB Arafat kata 3 daripada Perak. Saya kata 3 lagi daripada Perikatan Nasional yang akan menyokong PMX. Nah, rundingan itu sudah ada, pertemuan itu sudah berlaku, pertanyaan itu sudah ada. So, mereka gabra. Disebabkan mereka gabra itu yang keluar cerita 10 orang PKR nak pergi sokong. Kat celah bedah mana yang dia nak pergi sokong? Kalau sekiranya kita kata, dalam keadaan sekarang ini, dia nak sokong macam mana? Tuan-tuan, tolong share dan juga tolong tap-tap love, boleh tak? Saya tak minta gift tak boleh nak bagi. Boleh tolong share tak, tuan-tuan? So, kalau kita tengok dalam keadaan senario sekarang ini, kita timbang di antara untung dan rugi, tuan-tuan. Untung dan rugi. Apa untungnya sokong Perikatan Nasional? Apa untungnya sokong Perikatan Nasional? Apa ruginya kalau keluar daripada kerajaan? Apa untungnya kalau sokong kerajaan dan apa ruginya kalau tidak menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional? Perkiraan sekarang ini adalah berdasarkan kepada jumlah itu. Kepada sokongan, jumlah sokongan. Adakah sokongan itu akan berlaku? Apa rugi? Apa untung aku sebagai individu? Diorang bertanya, untung ruginya bagaimana? So sekarang ni, kalau kita faham 2020 dahulu, 2021, pada waktu itu Perikatan Nasional mempunyai jumlah duit yang banyak. Kita cerita tawaran kepada setiap individu, tu termasuk arwah Allahyarhamah YB Natra sendiri menceritakan, jutaan ringgit ditawarkan. Jutaan ringgit. Malah ada satu YB bercerita personal kepada saya depan mata dia, jutaan ringgit. YB PKR menceritakan kepada saya, dia letakkan jutaan ringgit di depan dia untuk lompat dan menyokong Perikatan Nasional pada waktu itu. Now, kalau sekarang ini, pada waktu itu ialah dah duit dapat jadi kerajaan. Logik lah kalau nak lompat, logik. Bukan saya kata morally right, tapi logik lah kalau nak melompat, nak pergi menyokong Perikatan Nasional. Dah lah duit pun dapat, kalau tak apa, maki rakyat makilah. Maki pun makilah, janji aku dapat jadi kerajaan sekejap, aku dapat duit, lepas tu aku bersara lah dalam politik. Pada waktu itu logik lah untuk dia orang. Tapi sekarang ini apa logiknya? Kalau 10 orang nak melompat, apa logiknya? Nah, bagi kerajaan, logiknya ada. Logiknya peruntukan. Sebagai ahli parlimen, untuk pejabat belia mereka ada peruntukan. Tak banyaklah, kita bukan cerita puluhan juta, ratusan juta, tak. Tetapi sesiapa yang menyokong kerajaan, memang akan ada peruntukan untuk pejabat mereka. Tak nak sokong, tak ada masalah. Itu adalah ihsan daripada Perdana Menteri. Dia tidak termaktub di dalam mana-mana akta. Sebab itu orang kata, kejam Anwar Ibrahim tak bagi. Yang itu ihsan. Kalau itu dalam undang-undang tapi tak bagi, itu kejam. Betul lah kejam, tapi itu bukan dalam undang-undang. Itu terpulang kepada Perdana Menteri. Nak bagi, tak nak bagi pun terpulang. Jumlah berapa banyak pun terpulang kepada Perdana Menteri. Itu adalah prerogatif Perdana Menteri. Kita cerita tentang pengurusan pejabat dan juga sedikit untuk NGO-NGO. Itu je jumlah dia. Tapi bantuan lain seperti jalan raya, seperti kemudahan sekolah, pembangunan, itu semua tak ada masalah. Rantau panjang tempoh hari dapat apa orang kata spill apa orang kata untuk keluarkan air banjir tu kan. Spillway kan nama projek itu, bilion ringgit. Tak ada masalah. Rantau panjang di Kelantan. So yang itu semua rakyat tetap ada, itu di bawah peruntukan. Tak kisah negeri pembangkang atau negeri kerajaan, semua akan dapat.
Walau macam mana geram sekalipun kita dengan negeri-negeri pembangkang ni, tetapi kita bagi juga. Sebab itu adalah tanggungjawab kita sebagai pemerintah. Tetapi bila bab yang sama ada nak bagi peruntukan ekstra untuk office, bayar budak pejabat, itu adalah prerogatif, bidang kuasa, kehendak, discretion, dan juga bermakna itu adalah pilihan ataupun ketentuan dan juga budi bicara Perdana Menteri. Tidak termaktub dalam mana-mana undang-undang. Jadi nak kata kejam tak boleh. Jadi kita balik kepada cerita tadi, 10 orang ni nak melompat ni macam mana Is? Tak ada. Tetapi 3 orang ahli Perikatan Nasional akan melompat. Saya kata itu 5, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak yang saya cakap itu 5? Berapa orang yang melompat? 5 kan? Dah 5 dah. Itu 4 saya macam, nak lompat tak lompat Mamat ni? Nak lompat. Akhirnya lompat juga. Akhirnya. Saya baik, betul 5. Kalau tidak, kena maki aku. Kau kata 5 Is, tak ada pun 5 melompat. Dah melompat 5. Sekarang ni saya kata 3. Cuma, ni saya bagi disclaimer sikit. Disebabkan oleh 5 yang melompat itu, punyalah besar kemaluan mereka. Mereka telah mengadakan temu rapat yang mereka cuba untuk memastikan supaya melompat itu tidak berlaku. Mereka tengah cuba sekarang ni untuk memastikan supaya lompat-lompat itu tidak berlaku. So macam mana mereka nak memastikan supaya tak berlaku? Sekarang ini tak boleh nak kekang, tuan-tuan. Ahli Parlimen Bersatu, ramai yang dah tak yakin lagi dengan Muhyiddin Yassin. Bayangkan, dia boleh pergi announce Samsuri bakal jadi Perdana Menteri. Kenapa tak announce Azmin Ali? Kenapa tak announce Hamzah Zainuddin? Kenapa announce Samsuri? Kenapa? Kenapa announce orang di luar parti dia? Dan bila dia announce sebegitu, bukannya dia nak memenangi hati orang PAS. Dia menyinggung hati orang PAS. Kenapa announce Samsuri? Kenapa tak announce Haji Hadi? Kenapa tak announce Tuan Ibrahim Tuan Man? Adakah naib presiden tu lebih tinggi kedudukan? Padahal dia bukan ulama, dia bukan ustaz. Daripada Tuan Ibrahim Tuan Man yang seorang ulama, seorang ustaz, lebih tinggi daripada Syekhul Islam Haji Hadi Awang. Muhyiddin Yassin boleh dengan sewenang-wenangnya pergi announce Samsuri yang bukan ustaz, bukan ulama, tiba-tiba bakal jadi Perdana Menteri. Itu sudah menyinggung perasaan orang PAS, dalam masa sama menyinggung perasaan orang di dalam perikatan, di dalam Bersatu. Sehingga Hamzah, ada yang mengatakan sepatutnya Samsuri itu jadi ketua pembangkang, bukannya Hamzah Zainuddin. So adakah kemungkinan perkara tersebut akan berlaku? Ya. Kemungkinan besar perkara tersebut akan berlaku. So tuan-tuan, itulah dilema dinamik politik yang berlaku dalam negara kita. Saya tertarik sebab apa? Sekarang ini UMNO tengah mencari tapak. Okey, UMNO tengah mencari tapak. Ada di kalangan mereka yang bukan dalam UMNO, tapi even dalam program Badan Peguam sendiri masih lagi cuba nak implicate Zahid. Ini adalah kenyataan. Badan Peguam fail semakan kehakiman cabar DNAA Zahid. Badan Peguam telah memulakan cabaran undang-undang terhadap keputusan Peguam Negara untuk mendapatkan pembebasan tanpa pelepasan DNA kepada Zahid Hamidi berhubung 47 kes pertuduhan rasuah. Badan Berkanun Profesional Undang-Undang mengumumkan pemfailan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi menerusi kenyataan media. Badan Peguam berkata bahawa ia cuba mencabar keputusan Peguam Negara untuk mendapatkan DNA pada 4 September sebagai sebahagian daripada kewajipan berkanun untuk menegakkan keadilan dan tidak dipengaruhi oleh rasa takut atau pilih kasih, fear of favour. Tidak boleh dipertikaikan bahawa pembicaraan Zahid Hamidi bermula lebih 4 tahun lalu, iaitu 2019, di mana kes wujud prima facie dengan 77 hari pembicaraan telah dilaksanakan. Saksi ke-15 Zahid Hamidi memberi keterangan dan perkara itu berada dalam peringkat pembelaan. Apabila dakwaan dibuat oleh SPRM, siasatan lanjut diperlukan berdasarkan beberapa representasi yang dibuat oleh Zahid Hamidi bermula pada Disember 2022, 3 tahun selepas kes itu bermula. Badan Peguam Malaysia berpandangan bahawa kuasa budi bicara Peguam Negara adalah tidak mutlak dan harus dihadkan dalam skop dan haknya. Dilaksanakan dengan cara yang wajar seperti ditentukan oleh mahkamah di bawah kuasa penyamakan dan bidang kuasa yang wujud menurut undang-undang. Baik, komen saya. Pertama sekali, saya tak setuju dengan Badan Peguam. Bukan sebab kes Zahid ni lah. Siapa-siapa pun, kalau Badan Peguam tahu dia ni Badan Peguam, takkanlah dia tak tahu. Sebenarnya itu memang kuasa mutlak Peguam Negara.
kan, di bawah perlembagaan, sama ada nak meneruskan atau menarik, itu bidang kuasa mutlak peguam negara. Cuma dia kan argue lah, kan, kita tengok nanti mahkamah will allow atau tidak. Tetapi ini saya cerita, kalau saya jadi Zahid lah, kalau saya dah jadi Zahid, saya akan kata pada pada peguam, baik teruskan saja kes tu, dah nak ujung dah pun. Teruskan saja kes tu, sebab most likely kes tu akan sama macam kes VLN, visa luar negara, tahun 2021 yang dibebaskan oleh siapa tuan-tuan? Perikatan Nasional. Pada zaman Perikatan Nasional, hakim yang membebaskan, bukannya Perikatan Nasional. Saya terima benda tu. Korang je tak terima, saya terima. Now, kalau sekiranya Zahid teruskan kes tersebut, akan ada kemungkinan besar dia bebas secara perbicaraan. Sebagaimana kes VLN 2021, di mana dia bebas dalam perbicaraan. So, most likely boleh begitu. So, bagi saya, tindakan tek poteh untuk nak buat representasi, minta kes itu digugurkan, bagi saya itu tindakan yang tidak bijak. If I were him, saya akan kata no. Kan? Saya akan kata tak, saya nak teruskan juga kes ini, saya nak pastikan bahawa perkara ini habis dan terus dibicarakan. Nah, perkara ini sebenarnya memberi impak secara tidak langsung kepada prestasi UMNO sendiri. Kepada prestasi UMNO sendiri. Kita baca ni tuan-tuan. UMNO masih jauh untuk mendapat kepercayaan Melayu, kata Tok Mat. UMNO masih jauh untuk mengembalikan semula kepercayaan orang Melayu terhadap susulan kekalahan pada PRA Kemaman Sabtu lalu, kata Timbalan Presiden. Katanya, tugas mengembalikan kepercayaan orang Melayu kepada UMNO adalah sukar tetapi bukan mustahil. Tetapi buat masa ini, UMNO mesti menerima realiti orang Melayu masih jauh daripada mempercayainya sebagai parti politik yang berkesan, katanya. Okey. Tok Mat jangan hempas diri kuat sangatlah. Sebab pelangai, UMNO menang. Kan? So, pada waktu itu, PAS bertanding, UMNO bertanding, tapi UMNO yang menang. So, nak kata jauh sangat orang Melayu pada UMNO ni, tidak juga. Okay, I make the case like this lah. Di beberapa kawasan, terutama Pantai Timur, betul. Kemaman ni adalah kawasan tradisi UMNO. Sebelum itu memang UMNO menang secara berpenggal-penggal berturut-turut di kawasan Kemaman. Kemudian PAS menang, menguasai. Kenapa? Nah, antara sebab kenapa PAS menguasai, antara lain, saya nampak ada dua benda faktor paling besar lah. Yang pertama, kerana kes-kes yang melanda ataupun yang terpalit dengan UMNO. Kes seperti Datuk Najib Tun Razak, Zahid Hamidi, pemimpin UMNO yang lain dan sebagainya, yang sama ada dikemukakan oleh orang, oleh Pakatan Harapan ataupun oleh orang PAS sendiri, terutama Pakatan Harapan. Orang PAS ni menumpang je. Sebab dia orang PAS ni mengkaji tak kerti. So, biasanya dia tumpang apa yang Rafizi kaji, kemudian dia gunakan perkara tersebut. Yang kedua adalah berkenaan antara lainnya kes DNA. Kenapa dibebaskan? Nampak sangat kerajaan tidak adil. Itu yang mereka pertikaikan. Mereka bukan faham technical undang-undang ni. Tapi tak menjadi masalah lah. Itu adalah kehendak ataupun itu adalah rakyat. Kita nak terima macam mana? Satu undi seorang profesor yang faham undang-undang dengan satu undi seorang budak yang tak erti apa-apa, ya, asalkan dia boleh mengundi, weightage dia sama, tak ada beza. So, itulah demokrasi. Kita nak kata macam mana. Now, nak mengembalikan kepercayaan orang Melayu kepada UMNO, ini saya tolak. Saya keluarkan topi sebagai seorang setiausaha koordinasi Parti Keadilan Rakyat. Saya pakai topi penganalisa politik. Ini bukan seorang ahli PKR bercakap. Ini penganalisa politik bercakap. Saya kata sebenarnya, untuk mengembalikan kepercayaan orang Melayu kepada parti UMNO, sekarang ini mereka sudah memula dengan cara yang betul. Okey, saya kata tadi yang satu kes kan. Yang kedua DAP. Okey. Yang saya kata yang pertama tadi disebabkan UMNO buang kes dan sebagainya. Yang kedua sebab DAP. Orang Melayu kata mereka, okey, dahulu UMNO Barisan Nasional antara yang paling kuat jual produk. DAP tak boleh pakai, DAP ni merosakkan negara, DAP itu DAP, DAP. Antara yang kuat guna pada masa itu adalah UMNO. Yang paling kuat membela zaman Pakatan Rakyat adalah PAS. Sekarang ini dah terbalik. UMNO berada di posisi PAS dahulu dan PAS berada di posisi UMNO dahulu. Tetapi DAP tetap ada kat situ. Kami dalam keadilan ni tak pernah ada isu mengenai DAP. So, bila keadaan itu dah terbalik, now, UMNO dahulu propaganda mereka sangat baik. Terbaik. Memang terbaik propaganda UMNO.
Tetapi geng-geng propaganda UMNO yang terbaik itu pun ramai dah keluar, dah masuk PN dah. Dah masuk PAS, ada yang masuk Bersatu, dah berpecah-pecah. Mereka tak tinggal dalam Barisan Nasional kecuali seorang dua. Lokman Adam antara salah seorang yang masih ada. Yang lain tu banyak dah keluar. Yang pemain-pemain propaganda ni. Dalam PH ni tak ramai. PH lagi tak ramai. Saya tak tahulah siapa yang main propaganda. Kecuali saya lah. Saya pun tak berapa sangat. Saya tak berani lah tuan-tuan. Tapi dalam geng-geng itu ramai. So mereka berjaya memainkan propaganda menakut-nakutkan orang Melayu dengan DAP. So isu dia bila mereka bersama dengan DAP itu jadi masalah. So ada conundrum. Ada rasa bersalah dekat situ. Bukan rasa bersalah pada DAP. Tapi ada rasa macam tak ketidakselesaan. Ada macam conundrum lah. Conundrum ni, alamak macam mana ni? DAP ni dulu kita kata jahat, tapi sekarang kita bersama dengan dia. So rakyat dia confused. So macam mana? So for me, nak go forward dengan benda ni akan ambil masa. UMNO kena mula bergerak untuk menerangkan. UMNO kena, okay, yang pertama sekali, ini pendapat saya lah, I could be wrong, this is my opinion. UMNO kena mula dengan new slate. Dengan satu wajah yang baru, dengan satu gagasan yang baru, dengan satu matlamat dan visi yang baru. UMNO sejak sekian lama memang dilihat sebagai far right, konservatif, very nationalist ke arah Melayu, memperjuangkan Melayu dan Islam. Tetapi sekarang ini secara dasarnya UMNO dilihat sebagai dah apologetik. Malah kenyataan Tok Mat hari ini tak membantu UMNO pun. UMNO perlu bertahan, kekal politik sederhana. UMNO perlu kekalkan dinadasan politik sederhana, mempertahankan benteng penting untuk Malaysia, mempunyai pelbagai kaum dan agama, kata Timbalan Presiden Muhammad Hassan. Tuan-tuan, kalau kita dengar macam ni, yang biasa berucap macam ni siapa? Datuk Seri Anwar Ibrahim. So UMNO dilihat sudah dilute ke arah central right. Ke arah center. Ke arah pertengahan. Orang tuduh PH ni left. Kita bukan left. Kalau kita left, kita dah mansuh banyak akta di dalam kanun kesiasaan tu. Kita central right. Central tapi ke arah right. Kita central tapi ke arah left sikit. Central left. Macam UMNO sekarang ini dulu daripada right, far right, dia sudah central right. Kami central left. Tu beza dia. Tetapi dah menuju ke tengah-tengah. PAS far right. PN dia dulu central right. Tetapi mereka terpaksa ikut rentak UMNO, rentak PAS, mereka kena tarik juga hampir-hampir ke far right. Hampir ke far right. Mereka kena main permainan itu. Now, disebabkan oleh situasi dan keadaan ini, antara yang left siapa tuan-tuan? PSM lah, Parti Sosialis Malaysia memang far left lah. Itu memang far left. Sistem Islam itu far left. Itu memang far left lah. Malah baru-baru ini sistem Islam mengeluarkan kenyataan, kerajaan ni tak boleh pakai. Sebab tak membela geng-geng macam sistem Islam. See? So, kita bukan far left. Kita center left. Macam UMNO sekarang ni center right. Apa itu center left? Apa itu center right? Apa far left? Apa far right? Yang tu nanti kursus lain-lain lah. Kalau kita jumpa, saya explainkan. Tetapi poinnya adalah betapa mereka tidak lagi terlalu konservatif, tidak terlalu nasionalis bagaimana sebelum ini. Which is good. Kita nak kena wujudkan negara macam tu balik, tuan-tuan. Negara di mana kita boleh melihat toleransi. Bukan macam yang baru-baru ini toleransi. Kan? Kalau Coldplay, laknat. Kalau Coldplay main, laknat. Doa banjir, doa laknat. Sumpah, cacian, makian. Tapi kalau dekat dia orang, dekat Kelantan, oh, toleransi. Itu bukan itu. Itu bukan toleransi. Itu yang penting, aku buat tak apa, korang buat tak boleh. Itu. So, bagi saya, UMNO kena kembali. UMNO sudah pun kembali ke landasan yang betul. Ini pendapat saya. UMNO is going to the right track sekarang ini, berada di dalam landasan yang betul. Cuma bagaimana dia nak menerangkan kepada rakyat bahawa inilah sebenarnya kaedah yang betul, bukan kaedah yang sebelum ini yang dilihat lebih ekstrim kepada perkauman. So I think UMNO ada future kalau sekiranya dia ditakbil oleh orang yang betul. Tetapi kalau mereka kembali kepada far right, for me it's already too late. Sudah agak terlewat untuk mereka sebab tempat itu sudah diisi oleh Bersatu dan juga oleh UMNO. Oleh Bersatu dan juga oleh PAS. Baik. Sanusi bakal dikenakan sekali lagi. Kena sekali lagi apa? Apa orang kata? Akta hasutan. Okay, kita dengar kenyataan Sanusi tentang patung Buddha.
Sanusi dalam sidang Dun Kedah Rabu lalu mengejek penampilan Tiong dalam logat Kedah seperti tokong berkepala botak dan berperut buncit. Tapi Menteri Pelancongan kita ikut rombongan Perdana Menteri. Sepatah tak cakap. Saya tengok muka tak ada tarikan pelancongan langsung. Dia kata Menteri Pelancongan pergi delegasi itu. Ada Menteri Pelancongan Thailand. Dia kena cakap tentang tarik pelancong Thailand masuk Malaysia. Tapi dia tak nak cakap sepatah, tak nak sebut apa. Muka dia kalau saya ajuk jadi macam tokong hak kepala botak tu. Tak buruk buncit tu. Tak kat pisau. Muka dia duduk macam tu lah. Tak cakap apa. Saya kata, awak menteri kita tak cakap apa. Sanusi Okey. Tiong membalas. Tiong kata, nak pelancong ramai ke Kedah, Sanusi jaga mulut Tiong. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing menasihatkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi supaya menjaga tutur percakapan supaya tidak menjejaskan kedatangan pelancong ke negeri itu. Jika Sanusi mahu lebih ramai pelancong datang ke Kedah, apa yang penting beliau jaga kata-katanya. Kalau tidak, beliau hanya akan memburukkan keadaan dan ini tidak akan menguntungkannya, kata pemberita di Kuala Lumpur. Tiong memetik kenyataan Sanusi baru-baru ini terhadap pemakaian pelancong yang semakin telanjang yang diumpamakannya sebagai binatang. Ini yang binatang sebelum ini. Dia juga menyifatkan serangan dan penghinaan pengarah pilihan raya terhadap pelbagai taktik politik semata-mata. Ahli Parlimen Bintulu itu berkata demikian ketika ditanya jika dia akan memohon maaf daripada Sanusi atas penghinaan terbaru MB terhadapnya. Jumaat lalu perang mulut antara Tiong dan Sanusi bertukar buruk dengan kedua-dua saling melemparkan kata hinaan. Tiong pada masa itu menyoal jika otak Sanusi masuk air. 2 hari setelah Sanusi menuduh menteri berkenaan, kelihatan seperti tokong berkepala botak dan perut buncit. Ni Tiong ni boleh tahan macam Sanusi juga, tuan-tuan. Sanusi juga sebelum ini menuduh Tiong melancarkan kempen negatif terhadap Langkawi. So bila digelar tokong perut buncit, Tiong bidah Sanusi otak masuk air. Ini dia masukkan tu. Pertimbangan lidah antara Menteri Sanusi menjadi semakin hodoh apabila masing-masing mengeluarkan kata-kata lebih ekstrim. Tiong hari ini berkata Sanusi masuk air 2 hari setelah Sanusi mengejeknya penampilan seperti tokong berkepala botak dan berperut buncit. Dia punya otak masuk air ke apa? Tuhan pun kasih sama tuduh. Dia kata saya duduk di bawah pokok pisang. Macam itu tokong Buddha yang berperut besar. Kalau you cerita begitu, you sudah menghina satu tokong lagi, katanya. Sanusi dalam Dewan Dun hari ini menyelar Tiong dengan berkata dalam logat Kedah. Muka dia kalau saya ajuk jadi tokong hat kepala botak tu, hat pok bucit tu. Dia berkata demikian ketika mengkritik Tiong dalam isu ini. So dalam masa yang sama, tokong perut buncit MP DAP lapor polis terhadap Sanusi. Ahli Parlimen Kampar Zong Zemin membuat laporan polis terhadap Sanusi dan menggesa pihak berkuasa menyiasat menteri di bawah akta hasutan. Ia berhubung kenyataan Sanusi yang menggelar Menteri Pelancongan sebagai tokong berkepala botak dan berperut buncit. Kenyataan Sanusi telah menghina dan mempelekehkan agama Buddha dan boleh menimbulkan perasaan bersakit hati, bermusuhan di antara satu kaum dan agama dengan satu kaum dan agama dalam Malaysia. Saya menyeru PRRM menyiasat di bawah akta hasutan. Tuan-tuan, itulah saya kata quality of our politician kan. Saya bukan cerita Tiong tu dia react je kepada apa yang Sanusi buat. Tetapi this is inilah dia. Saya kalau cakap ubuti takut orang tak faham. Tapi inilah dia level PAS. Inilah dia level pemimpin PAS. So kalau level pemimpin PAS begini, level anak buah dia macam dekat komen ni, tuan-tuan rasa apa? Akan lebih bijak ke? Tak. Dia akan lebih teruk lah daripada bos dia. Kalau pemimpin dia macam itu, yang bawah ni lagi teruk. Kau ni nampak sangat nak membela agama lain, Tuan-tuan, saya nak cerita. Hadis Rasulullah SAW. Antara dosa besar adalah apabila kita menyakiti orang lain, orang bangsa, agama lain. Kita menyakiti agama lain secara tidak adil. Kita menyakiti mereka. Itu juga adalah dianggap sebagai satu dosa. Ini hadis Rasulullah. Pergi cari. Kata orang Islam. Hadis pun tak pernah baca. Poinnya adalah even Islam recognize. Kita kena menjaga orang Islam, of course. Orang bukan Islam pun kita kena jaga. Selagi mana mereka adalah warga negara kita, kita kena jaga mereka seadil-adilnya. Tidak ada beza cara kita jaga orang Islam dengan orang bukan Islam, sama. Jangan sakiti mereka. Ayat Al-Quran. Janganlah kamu menghina sembahan-sembahan mereka. Ayat Al-Quran sebut. Kalau tak salah saya surah An-Nahl ke surah
Al-A'raf, saya tengok salah satu. Janganlah kamu menghina sembahan mereka. Kerana sesungguhnya, mereka berkemungkinan akan menghina Tuhan kamu. Dia kurang ayat dia. Tapi janganlah kamu menghina sembahan-sembahan mereka. Ini apa kita buat, tuan-tuan? Tengok akhlak tadi tu. Inikah akhlak yang kata parti Islam? Inikah akhlak yang kata memperjuangkan Islam? Inikah yang dikatakan akhlak yang membawa acuan Islam? Kalau inilah akhlak yang memperjuangkan acuan Islam, saya rasa kita dah berada. Kalau orang kata inilah akhlak Islamis, saya rasa anda kena mengkaji balik, anda kena bersyahadah balik, anda kena belajar balik dan lihat balik ajaran Islam yang sebenar. Apa makna wasatiyah? Di sinilah saya kata bagaimana ajaran dan pandangan sebeginilah yang akan melahirkan ekstremis agama, yang akan melahirkan pelampau agama, yang akan melahirkan mereka yang akan mencetuskan pergaduhan, akan mencetuskan perpecahan hanya kerana berbeza politik. Tuan-tuan, nak berbeza politik silakan, nak sokong silakan, tetapi jangan guna agama. Jangan guna justifikasi agama untuk kita nak memecah belahkan orang. Kita ni tetap Islam. Orang yang masuk PAS tetap Islam. Dia masuk DAP selagi mana dia Islam, dia tetap Islam. Dia masuk PKR selagi mana dia Islam, dia tetap Islam. Dia tak masuk mana-mana parti pun selagi mana dia Islam, dia adalah tetap Islam. Akidah adalah akidah. Politik adalah politik. Itu perbezaan pendapat. Tuan-tuan nak naik motor ke, tuan-tuan nak naik kereta ke, tuan-tuan nak naik kereta api ke, tuan-tuan nak naik bas ke, daripada KL nak pergi ke Johor, tidak menjadikan tuan-tuan tu kafir. Itu hanya perbezaan kaedah. Macam mana nak sampai destinasi. Macam mana nak membaiki negara. Nak join PAS ke, UMNO ke, PKR ke, DAP ke, PSM ke, parti GPS ke, JRS ke. Itu semua adalah kaedah. Tidak mengeluarkan kita daripada Islam. Tetapi pemahaman orang PAS tak begitu. Bagi mereka kalau tak bersama dalam jamaah Islam. Memang ada hadis menyebut tentang jamaah Islam. Al-jamaah. Tetapi bukan PAS al-jamaah itu. PAS dalam hadis itu bukan merujuk kepada PAS. Kerana kalau merujuk kepada PAS, ramai lagi umat Islam kat dunia ni tak join PAS pun. Adakah mereka tidak berada dalam jamaah? Kan? Bagaimana? Bagaimana, tuan-tuan? Sebab itu, dalam situasi dan keadaan yang ada sekarang ini kan, kita sekarang ini menghadapi dilema satu benda lah, sebab kita ada social media yang orang boleh guna dan war-warkan sesuka hati. Kan social media sebegini orang boleh mainkan sesuka hati dengan mudahnya. So bila boleh dimainkan sesuatu hati dengan semudahnya dan berada di tangan mereka, this is just a point away. Nak komen macam ni senang je. Contoh saya kata, tuan-tuan, salam 51 boleh tak? Semua hashtag salam 51, salam 51, salam 51. Tuan-tuan dengan mudahnya akan tulis kat situ salam 51. Betul? Tulis sekarang salam 51. Boleh. Salam 51, salam 51. 100,000 tuan-tuan, sikit lagi. Salam 51, salam 51 boleh. You see? Semua kita akan type dengan mudahnya sebab kita tidak ada tanggungjawab. Dia berbeza kalau kita berdepan macam ni. Tuan-tuan, nak mengutuk saya dan menghina saya, jom duduk depan saya, hina saya. Paling kurang tuan-tuan rasa macam, berat aku nak hina. Tapi sebab belakang telefon, di dalam telefon, di belakang telefon, ringan je. Tetapi kita nak ingat tuan-tuan, dosa kita berdepan, dosa kita belakang telefon ni, sama je. Tak ada beza pun, ingat malaikat tak boleh catat. Sama saja. Tapi, itulah sambil kita baring kan. Kita pun komen, maki. Tambah pahala saya. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Tambah pahala saya. Salam 51. Salam 51. Tuan-tuan. Salam 51 tuan-tuan. Salam 51. Kan? 37,000. 37,000 pun pembangkang juga engkau. 37,000 pembangkang juga. Anwar Ibrahim menang 3,000 je majoriti. Perdana Menteri. Engkau? Kan? Itulah. Kita menghadapi zaman edan. Zaman ini kita berada dalam situasi yang pakai serban, yang pakai jubah, yang bawa tasbih, yang bercakap tentang Islam. Sebenarnya, belum tentu mereka membawa ajaran Islam yang sebenar. So, berhati-hatilah.
belajar, kaji. Saya bukan suruh nak join sokong PMX pun, tak. Tapi bila geng-geng itu bercakap, berfikir. Jangan terima bulat-bulat, fikir. Okay, so hari ni rasanya ada yang terima ni kan. Oh, dah terima e-wallet Patutlah tadi dalam e-wallet saya ada 100 Alhamdulillah. Sekian daripada saya tuan-tuan. Terima kasih saya ucapkan. Salam 51. Terima kasih kepada kerajaan, e-wallet RM100. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih 9,000, 10,000 menonton kita pada malam ini. Yang penting lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.